Hai, Assalamualaikum. Hai semua. Assalamualaikum. Apa khabar korang? Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Okey, video seram kita pada kali ini dia bagi tajuk penumpang. Katanya, Assalamualaikum, hai. Dia gelarkan nama dia sebagai B. Jadi sebenarnya daripada sekolah rendah lagi, dia dah boleh nampak dah benda-benda ni semua, makhluk-makhluk ni semua kan. Dan dia boleh rasa tahu kalau benda tu, makhluk tu ada dekat dengan dia. Jadi daripada kecil lagi dia dah boleh nampak dah penampakan tu semua. Lepas tu selalu sangat diganggu. Dan pada masa tu sebenarnya family dia dah bawa dia pergi berubat dengan seorang ustaz ni tahu. Katanya masa tu dia dah okey lah sikit. Cuma taklah sepenuhnya. Ada kalanya tu dia akan boleh nampak juga penampakan tu semua. Ada masanya pula dia cuma boleh merasa je dan tak nampak penampakan tu. Jadi kisah yang dia sharekan pada kali ini adalah kisah yang mana dia tengah praktikal dekat sebuah hotel pada masa tu. So dah sedia? Jom kita mula. Okey, katanya kisah ni berlaku pada dia sendiri pada tahun 2014. Pada masa tu, dia tengah praktikal dekat sebuah hotel di Bandar Johor Bahru. So katanya kalau dah namanya pun hotel, mestilah ada waktu bekerjanya kan. Ada shift pagi, shift malam. Dia macam lebih kurang je lah dengan kilang kan, kerja kilang. So, nak dijadikan cerita, hari tu dia kerja petang tau dan balik malam macam tu. Kebetulan hari tu malam dia bukan malam pun, tapi boleh kata dah pagi dah. Mungkin dalam pukul 2-3 pagi kan. Jadi lepas dah siap settle semua kerja dia, dia pun nak pergi ke loker dia tau. Katanya dia memang simpankan barang-barang dia semua dekat loker. Lepas tu dia nak tukar kasut dia dan yelah tukar apa-apa yang patut. Lepas tu baru balik. Memang itulah dia punya rutin tau. So nak jadikan cerita, loker dia tu ada pada tingkat 11 tau. Jadi dia yang daripada tingkat 1 ni nak kena naik lift. Dah naik lift tu pergi ke tingkat sebelah sana. Dan kebetulan pula katanya staff-staff yang lain, diorang semua tak simpan tahu barang-barang dekat loker sana, dekat tingkat 11 tu kan. Diorang tak simpan situ. Tak tahulah diorang simpan mana. Tapi dia seorang je yang akan simpan barang-barang peribadi dia dekat dalam loker sana. Ya, hari-hari dia akan simpan barang-barang dia dalam loker. So dia dah rasa biasa lah kan nak pergi seorang-seorang pun dekat tingkat sebelah sana. Jadi pada tengah malam tu, boleh kita pagi lah kan, pukul 2-3 pagi, dia seorang-seorang masuk lift pergi ke tingkat 11. Lagi satu, katanya tingkat tu memang tak ada bilik langsung tau. Yang cuma ada office dengan loker-loker pekerja je. So bila dah sampai tingkat 11 tadi, ting, lift pun terbuka kan. Masa dia nak keluar tu, suasana dekat tingkat tu memang sunyi betul tau. Cuma yang ada tapak kasut dia je yang dia dengar. Yelah sebab katanya masa tu dia kan pakai heels. Saya pun baru tahu kata dia ni perempuan. Sebab dia bagi nama samaran dia B je. So masa tu dia jalan macam biasa. Sebab yelah tak rasa apa-apa lagi kan. Dah pergi ke arah loker, lepas tu tukar semua apa yang patut. Dah siap settle semua. Katanya dia nak kena turun balik dan pergi punch card dekat sebelah belakang hotel pula. Jadi dekat hotel tempat yang dia praktikal ni, untuk staff dia ada lift lain tau. Liftnya pula ada dekat belah belakang. Rasanya semua hotel macam tu kan. Dekat area belakang tu akan ada satu lift untuk diorang punya staff lah. Mungkin hotel-hotel yang besar je kot. Kalau hotel kecil, Allahualam lah. So B cakap dekat sini, untuk lift yang tetamu punya dekat bahagian depan sana memang cantik tau, berseri, berkilat semua. Tapi lift yang dekat belakang ni untuk staff-staff dia bukan main buruk lagi. Lepas tu selalu sangat rosak. Hotel mana tu? Katanya dia sendiri pernah stuck dekat dalam lift tu, sorang-sorang lagi. Dah tu stucknya pun boleh kata lama jugalah, dekat dengan setengah jam juga. Dah lah, line telefon tak ada kan. Biasanya kalau dalam lift ni line telefon tak ada. Cuma saya perasan lift-lift yang sekarang, yang terbaru ni, dekat dalam lift pun ada juga line telefon kan. Mungkin dia orang ada letak something lah kot. Yelah teknologi kita kan semakin canggih, semakin lama makin canggih. So dia cerita masa dia start dekat dalam lift tu, sampaikan dia duduk bersila dekat dalam lift tu tau. Yelah penat sangat tekan loceng tu kan. Tekan loceng minta bantuan daripada orang yang ada dekat luar. Tapi sudahnya tak ada siapa pun yang respon. Mungkin tak ada orang kot masa tu. Dan sampai satu saat lift tu terbuka juga. So dia pun terus berlari keluar lah daripada lift tu kan. Jadi
sambung pada cerita yang sekarang ni. Bila dia dah keluar daripada area lokal tadi, dia dah rasa lain dah. Dia rasa macam ada sesuatu je yang ikut dia tau. Yelah, risau jugalah kan. Kok lah betul ada yang follow. Dia pun toleh-toleh belakang, tengok betul ke ada. Tapi tak ada apa pun. Masa dia toleh tu, dia tak nampak apa-apa. Lepas tu dia pun dah tak rasa dah ada benda tau. Tapi bila dia jalan balik, palingkan muka jalan balik, dia rasa balik. So masa dia rasa betul lah ada yang follow ni kan, masa tu dia dah tak toleh lagi dah. Dia kuatkan semangat dia dan dia terus jalan pergi ke arah lift tau. Lift yang dimaksudkan ni adalah lift yang buruk tadi lah, lift yang geng-geng staff je yang boleh naik tu kan. So dia pun tunggu je lift tu sampai dekat tingkat dia. Dan lepas 2-3 saat macam itu, lift tu pun sampai, pintu lift tadi terbuka. So dia pun masuk kan. Katanya dia memang tak guna lift yang kat depan sana, lift yang cantik yang berkilat tu kan. Dia tak guna yang itu sebab dia memang park kereta dia, dia memang parking kereta dia ni dekat dekat basement khas untuk staff-staff ni. Jadi kalau pergi ke depan sana macam jauh jugalah dia nak jalan ke patah balik semua kan. Okey, masa dia dah masuk lift tadi, masa ada dekat dalam lift tu, dia tiba-tiba je rasa macam takut semacam je tau. Padahal dia bukan jenis yang penakut, tapi tiba-tiba je dia rasa macam kenapa ni rasa macam takut semacam je kan. Dalam hati dia masa tu, dia cuma doa, cepatlah sampai, janganlah lift ni rosak ke apa kan. So masa tu Alhamdulillah sampai juga dia dekat tempat yang sepatutnya dia punch card tu. Okay, dah settle semua, dia pergi ke arah basement. Dan katanya pada masa tu dia guna tangga tau. Lepas tu dia cakap biasanya kalau dia nak cepat, dia akan guna tangga je, dia takkan guna lift. Jadi dia guna tangga dan keluar ikut pintu rintangan api. Masa dia keluar tu, sunyi sepi juga kawasan situ. Adalah dalam sebiji 2 biji kereta staff yang ada di situ. Jadi masa dia berjalan ke arah kereta tu, dia dah tak rasa apa-apa dah. Sebab yelah dia macam leka tengah cari kunci kereta lagi kan. Lepas tu tengah berjalan lagi, mana ni macam nak cepat kan. So dia dah tak terfikirkan benda tu. Mungkin sebab tu kot dia tak rasa dia diekori ke apa kan. Jadi sampai je dekat kereta tu, dia masuk dalam kereta, tutup pintu. Dan tutup je pintu, terus dia rasa balik. Rasa macam seseorang tengah duduk dekat sebelah dia sekarang ni. Seat penumpang yang kat depan tu kan. Dia memang jelas boleh rasa ada orang duduk sebab dia boleh rasa kereta tu macam sesuatu yang berat tengah naik tau. Trek macam gitu kan. Trek. Ada pula bunyi trek. Jadi si B ni, dia nak sedapkan hati dia buat relax je. Dia buat macam tak ada apa-apa lah. Lepas tu dia pakai seat belt. Padahal masa tu dalam hati dia dah boleh rasa lah kan. Dah boleh tahu dah mesti ada ni. So dia cuba buat dono je. Dia buat relax je, macam tak ada apa-apa. Dan dia pakai seat belt dia. Lepas tu dia tarik seat belt yang sebelah dia tau. Seat belt yang tempat duduk penumpang tu kan. Konon-konon macam dia tolong pakaikan dekat benda tu lah. Lepas tu dia cakap kat sini nampak macam kelakar kan. Tapi dia tahu memang makhluk tu ada dekat sebelah dia. Ya Allah, berani betul dia. Okay, dah siap pakaikan seat belt tadi, dia usap-usap seat yang kat sebelah dia tu pula tau. Lepas tu dia cakap kuat-kuat macam ni, awak, saya nak balik ni, hari ni saya letih sangat. Ni dah tengah malam, esok saya nak kerja pagi lagi. Kalau awak nak tumpang, awak tumpang lah. Tapi saya tak nak hantar awak balik dan saya tak izinkan awak masuk ke dalam rumah saya nanti. Dia cakap macam tu tau. Baik betul dia. Kalau kita cakap, kau kenapa? Macam tu kan. Aku nak balik dah, aku letih lah. Tapi dia cakap awak tau. Baik dia. Dah siap-siap cakap tadi, dia pun drive macam biasa. So masa tu dia kan ada pada bahagian basement kan. Jadi katanya dia nak kena naik bukit sikit, barulah dia akan jumpa jalan utama. Masa naik bukit tu, kereta dia borat gila tau. Borat bukan main lagi. Dia cakap tak pernah kereta dia macam tu punya berat tau. Masa tu dia tukar gear yang ringan pun sama juga, tetap juga berat. Jadi masa tu dia pun tengoklah ke arah handbrake kan. Dia dah malah tahu kalau dia lupa nak turunkan handbrake ke apa. Tapi okey je. So masa tu dia tekan minyak sekuat hati. Dan nasib baiklah boleh naik sampai atas sana. Lepas tu dia drive macam biasa. Katanya sepanjang dia balik tu, perjalanan dia lebih kurang dalam 20 minit tau. Dan masa tu dia tak buka radio langsung. Lepas tu dia cakap kawasan yang dia menyewa, tempat yang dia menyewa tu, boleh kata kawasan elit jugalah. So ada guard yang jaga. Guard tu pun dah kenal dah dia. Lepas tu kalau dia nak masuk, biasanya kalau dia nak masuk, memang guard tu macam tak tanya apalah kan. Tak banyak soal katanya. Tapi hari tu guard tadi
tadi ketuk tingkap dia tahu. Lepas tu dia bagi isyarat turunkan cermin. So B tadi pun turunkan cermin dia. Dan Pak Gad tu tanya, kawan ke kat sebelah tu? Dalam hati dia, sudah, memang confirm lah benda ni ikut dia kan. Takkanlah Pak Gad ni nak ajak dia bergurau pula kan. Jadi dia pun macam gitu je lah. Tak cakap apa, tak terkata katanya. Lepas tu dia pun teruskan perjalanan dia. Masa tu katanya dia sendiri tak tahu sama ada Pak Gad tu betul-betul nampak ataupun Pak Gad tu saja nak bergurau dengan dia, sebab kan seat belt tadi kan terpasang kan. Cuma tak pernah pula Pak Gad ni nak bergurau-gurau dengan dia. Okey, bila dia dah sampai tadi, dia tak terus naik tau. Katanya dia pusing-pusing dulu satu taman tu. Dah pusing semua, barulah dia parking dekat depan rumah dia. Masa tu dia tutup aircon, dia matikan enjin dan dia buka seat belt yang dekat sebelah dia tu. Dia buka seat belt dia. Time tu pun dia memang rasa benda tu, makhluk tu ada tau dekat situ. So dia cakap macam ni, saya dah sampai ni, tapi saya tak izinkan awak masuk dalam tau. Dah tu si B ni buka pintu dan tutup pintu kereta dia. Masa dia tutup je pintu kereta tadi, anjing jiran-jiran ni semua menyalak tau. Kuat gila menyalaknya. Bila dah menyalak kuat gila tu, dah lah suasananya sunyi sepi kan. Tiba-tiba je menyalak. Of course lah dia terkejut gila. Masa tu dia pun melilau lah matanya sekeliling, tengok situ tengok sini. Yelah mana tahu kokot ada perompak ke apa kan. Masa tu dia nampak anjing jirannya tu pandang ke arah rumah dia tau. Lepas tu menyalak-nyalak, seseolah macam nak bagi tahu dia sesuatu. Jadi masa dia masuk ke dalam rumah tu, dia kunci gate luar semua. Lepas tu dia berselawat dan dibaca ayat kursi. Dah tu anjing tadi terus diam. Sampai depan pintu masuk rumah ni, dia baca lagi ayat kursi, bagi salam dan masuk. Katanya Alhamdulillah, malam tu memang tak ada sebarang gangguan pun. Dan esok tu, dia pergi kerja macam biasa. Cuma dia tak ceritakan benda ni pada siapa-siapa lah. Sebenarnya, itu bukan kali pertama tau yang dia kena dekat situ. Ataupun yang dia rasa ada penumpang yang ikut dia tu. Sebelum-sebelum tu pun, dia pernah rasa juga. Dan lepas daripada dia cerita ni pun, ada lagi. Dia pernah lagi kena ditumpangi oleh sesuatu. Lepas tu dia cerita pernah juga dia terlanggar si penumpang ni tau. Sebab terlanggar penumpang ni, sebab itulah penumpang ni menumpang kereta dia. Biasa kita dengarkan klise lah. The end. Jadi itulah cerita daripada si B ni. Boleh tahan. Yelah kalau kita yang tak mengalami sendiri, tak rasalah kan. Tapi dia yang mengalami benda tu, dia rasa benda tu, boleh tahan lah juga. Sepanjang jalan 20 minit daripada hotelnya tu sampai ke rumah, nak kena berada dekat sebelah benda tu. Tak tahulah benda tu buat apa kat sebelah kita kan. Kita bukannya nampak pun. Jadi korang berhati-hatilah ya. Cuma ceritanya sekarang ni, kalau saya dah rasa dah macam gitu, saya dah tahu dah kemungkinan akan ditumpangi ke apa, of course lah saya akan baca ayat kursi awal lagi. Lepas tu saya akan cakap, kau duduk sini, ini rumah kau jangan nak follow aku, jangan nak ikut aku. Itu saya punya cara lah. Tapi dia punya cara ni memang rare lah. Dia bagi tumpang, lepas tu bagi side view lagi. Jom lah lepak macam tu kan. Lepas tu baru kau pergi lah balik sendiri. Kan? Okeylah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni. Dan macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.